Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yastajlibul marghubu min ridai wa yasta'tiful makhzunu min ata'i ويجعلنا من الشاكرين لنعمائه والعارفين لأوليائه وآلائه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من عذاب النار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله كافة للناس بشيرا ونذيرا. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam suatu hadis junjungan besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut, kafa bil mar'i al maut wa'izah, wa qala kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha fa innaha tudhakkirukum bil maut wal akhirah, atau kama qala. Nabi bersabda yang bermaksud amat memada, kafa bil mar'i, amat cukuplah bagi seorang insan itu kalau dia fikirkan hal kematian yang akan menjadi wa'izah, pengajaran besar kepadanya. Artinya manusia boleh mendapat mau'izah. Mau'izah ialah pengajaran yang berguna kalau dia melihat dan dipikirkan hal kematian ataupun peristiwa mati. Mati itu apa dia? Dia berlaku macam mana? Dan apa akan berlaku kepada insan selepas dia mati? Dan adakah semasa dia meninggal itu dia dapat tahu dia mati? Adakah dia dapat melihat siapa yang memandikannya, siapa yang datang menziarahinya, siapa yang mengimamkan dan menyembahyangkan jenazahnya, dan siapa yang mengusung mayatnya, dan apa nak berlaku dalam alam kubur. Inilah maka yang ujung waqala Nabi telah bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu awal-awal Islam, Nabi kata, aku melarang kalian jangan pergi ziarah kubur. Itu awal Islam. Adapun sekarang, fazuruha, pergilah ziarah kubur, kerana kubur akan mengingatkan kamu kepada mati dan mengingatkan kamu kepada hari akhirat. Maka inilah yang dikatakan tadi, ini mau'izah. Hidup akan berakhir dengan mati. Quran sebut, qul innal mauta alladhi tafirruna min fa innahu mulaqikum wa taturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Qul,
kamu katakan kepada manusia, wahai Muhammad, ajarkan manusia, peringatkan kepada manusia, innal mauta alladhi tafirruna minhu, sesungguhnya mati ataupun kematian, semua orang lari daripada mati. Lari dengan maksud tidak mau memilih mati, tapi runa mengelak. Semua orang mengelak, tak mau mati. Sebenarnya kata Allah, fa innahu mulaqikum, mengelaklah macam mana pun, lagilah sejauh mana pun, mati akan menemui kalian. Bila sampai masanya, kita akan bincangkan nanti, bila masa mati, mulaqikum, dia sedang berada dekat dengan kamu, dia dah bertemu dengan kamu, cuma nak ambil dengan tidak ambil. Malikul maut yang Allah tugaskan khusus untuk mengambil nyawa manusia ini, bila-bila masa pun dia sampai. Mulaqikum walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ayat lain, larilah, elaklah daripada mati dengan masuk dalam buruj. Al-burju, dum, kecubung. Musyayyadah yang kamu buat, persembunyian daripada mati dibuat daripada buruj, macam dum begitu, kubah begitu. Musyayyadah yang kuat, lari masuk dalam tu, lagi cepat mati. Maknanya bukan boleh kita elak kalau dia sampai masa dia. Tidak, ainama takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Ainama takunu, di mana pun kalian berada, bumi mana pun, tempat mana pun, jagalah macam mana pun, yudrikkumul maut, pasti mati itu akan menemui kamu. Walau kuntum bi burujin musyayyadah, walaupun kamu mengelak berada pada tempat yang dirasa selamat daripada mati, macam mana pun dia akan mati. Inilah yang kita duk baca selalu pagi-pagi Jumaat macam ni, malam Jumaat, suratul Mulk, surah yang disunat sangat kita membaca pada malam-malam hari malam Jumaat. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Awal surah Al-Mulk. Tabarakalladzi, maha berbarakah Allah. Barakah, segala kebaikan miliknya. Dia yang menganugerahkan segala kebaikan kepada makhluk. Biyadihil mulk, di tangan Allah Ta'ala lah, dalam kekuasaan Allah Ta'ala lah al-mulk, kerajaan yang memiliki segala-galanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa sahaja pun dia maha berkuasa. Tanda kekuasaan Allah, tidak ada orang lain boleh buat, dia seorang boleh buat.
alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia sahaja yang boleh mencipta mati, mematikan orang, mematikan makhluk. Semua yang bernyawa akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs, tiap-tiap nyawa, tiap-tiap yang bernapas, dha'iqatul maut, mesti akan bertemu dengan mati. Siapa yang menciptakan mati? Alladzi khalaqal mauta wal hayah, nak menganugerahkan kehidupan, nak menciptakan ruh. Siapa boleh menciptakan ruh? Malaikat tidak boleh, siapa pun tak boleh. Yang boleh dia sahaja. Al-hayah, kehidupan. Yukhrijul hayya minal mayyit wa makhrijul mayyita minal hayy. Dialah yang menghidupkan daripada yang mati kepada hidup, hidup kepada mati. Sebelum kita ada, kita dikira mati. Allah menghidupkan. Faliqul habbi wan nawa, biji benih yang senang kita faham seperti mana padi, gandum, kacang tanah. Masa dia jadi biji, jadi benih itu mati. Dia mati. Padi yang kita simpan, padi benih disimpan berapa tahun, tak bergerak, dia mati. Cuba ambil padi itu, masuk dalam gundi, rendam dalam air 3 malam aja. Angkat dia, buka tengok, semuanya bertunas, semuanya mengeluarkan mata tunas. Ditabur, dia mengeluarkan akar, dia hidup. Maka berlakulah hayah, berlakulah kehidupan. Sinilah satu peristiwa berlaku kepada Nabi Allah Uzair alaihissalam. Nabi Uzair, terdengar perkataan Nabi Uzair. Inilah yang Allah rakamkan tentang Nabi Uzair dalam surah Al-Baqarah. Aw kalladhi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha fa amatahu Allahu mi'ata amin summa ba'asa. Aw kalladhi, apakah tidak kamu boleh mengingatkan, mengenangkan, memahami peristiwa seorang insan, alladhi insan yang nama dia Uzair, marra ala qaryatin. Nabi Uzair dalam hidup dia berjalan mengembara. Dia melalui sebuah kampung. Pengembaraannya sampai ke sebuah kampung. Wahya khawiyatun ala urushiha, dulu dia pernah lalu kampung ini, penuh dengan pokok-pokok yang hidup, pokok yang segar yang hidup. Tapi sekarang dia tinggal khawiyatun ala urushiha, satu pokok apa pun tidak ada. Jadi macam padang pasir yang gersang, padang pasir tanpa tumbuh-tumbuhan. Ingat dulu dia bagi sini
Dia nampak pokok-pokok yang penuh hijau kehijauan, hidup, segar, cantik. Tapi sekarang dia berjumpa khawiyatun ala urushiha, pokok apa pun tidak ada. Yang ada pun tanah yang kering kuntang. Hati dia bertanya, qala, hati dia bertanya, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Anna, bagaimana ya agak-agaknya Allah nak hidup balik makhluk pokok yang dahulunya ada hidup segar hijau, sekarang sudah mati, sudah jadi habuk, sudah jadi debu, pokok apa pun tidak ada. Anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bagaimana ya agak-agak Allah nak hidup makan balik bumi ini lepas mati begini? Soalan dalam hati dia. Siapa nak jawab? Fa'amatahullahu mi'ata amin. Dia keletihan. Dia berjumpa dengan satu bukit yang ada gua. Dia masuk dalam gua itu, Allah matikan dia. Ini amatahu. Dia tidak macam ashabul kahfi. Ashabul kahfi itu wa tahsabuhum ayqad wa hum ruqud. Dia maka tidur tidak mati. Tapi ini tak, ini fa'amatahu, Allah mematikan dia. Apa yang dia bawa ketika dia berjalan itu, dia bawa di setigi, dia bekalkan kepada roti, bawa bekas dan air minum, ditemani oleh seekor kaldai. Di tunggang kaldai itu, jalangan kaldai, bawa air, minuman, bawa roti untuk menjadi bekalan sementara. Letak situ air, letak situ roti, dia pun tidur. Allah matikan dalam tidurnya. Berapa lama dia mati? Ini kata Quran menceritakan mi'ata amin, 100 tahun. Summa ba'asah, lepas mati 1 tahun, Allah hidupkan dia balik dan bangunkan dia balik. Sebab tadi panggil al-ba', yaumul ba'si, hari kiamat. Al-ba'si, hari kebangkitan, hari bangun semula. Hari bangun semula tu macam kita bangun dari tidur tu. Mati, tetaplah proses mati berlaku. Apa dia proses mati berlaku yang kita tengok hari-hari? Badan mulai mengembung sebab angin masuk, daging mulai lembut, mulai berair, mulai busuk, mulai reput dan reput, sampai langsung tidak tinggal sebarang tanda pada pandangan mata. Maknanya kalau kita tengok seorang insan kalau mati tengah jalan ke, di kampung ke, dengan orang tak peduli dekat dia, tak tanam dia, tak bumikan dia, akhirnya dia reput, dimakan lalat, jadi ulat, akhirnya habis, tak nampak apa. Tapi uniknya manusia ini Allah Ta'ala buat kita. Nabi kata kullu jasad ibni Adam yabla ila ajbaz zanab. Semua anak Adam badan dia akan binasa melainkan tulang di hujung punggung. Kita ada, kalau binatang ada tempat yang tumbuh ekor, kita tak tumbuh ekor, tapi tempat itu ada. Tempat itu dipanggil ajbu, ujung. Zanab, ekor. Ujung tulang cenongging itu ada satu tulang, la yabla, itu tidak akan hancur selama-lamanya.
bakarlah macam mana pun dia tak hancur, lumat macam mana pun dia tak akan hancur. Dia ada, tinggal juga sebagai benih. Tak apa, balik tadi, balik kepada Uzair. Uzair mati berapa lama? 1 tahun. Sebab tadi dia bawa himar, dia bawa kaldai pun mati. Berapa lama? 1 tahun. Uzair terasa macam dia tidur lena tadi, dan sekarang dia terbangun. Bila terbangun, qala kam labista, ada suara hati dia bertanya. Suara hati dia bertanya, berapa lama dah aku tidur? Berapa lama kamu tidur? Hati tanya dia, Uzair, kamu tidur berapa lama? Dia tak fikir panjang, dia tak tengok di luar, tak keluar tengok di gua di luar apa yang telah berlaku. Dia hanya jawab, labistu yawman aw ba'da yawm. Saya tidur ini 1 hari genap. Mana kalau tadi tidur pagi, ni dah petang. Bukan yauman, bukannya lailan, yauman, hari. Maknanya dia tidur siang, dia jaga siang. Au ba'da yaum, bukan sehari. Saya tidur dia baru separuh hari. Artinya sekejap, berasa sekejap. Pasal tidur tadi siang, jaga pun siang, tak sampai sehari. Au ba'da yaum, sebahagian daripada hari. Senang fahamnya 6 jam lah. Qala bal labista mi'ata am. Uzair, kamu sebenarnya sudah berada dalam gua ini, dimatikan Allah Ta'ala selama 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun. Namun demikian, namun 100 tahun, unzur ila ta'amika wa syarabik. Kan tadi kamu datang berjalan bawa roti, bawa air kan? Kamu bawa kaldai kan? Unzur ila ta'amika wa syarabik. Cuba kamu tengok sendiri kepada roti yang kamu bawa. Wa syarabika, air yang kamu bawa tadi, yang isteri bekalkan kepada kamu. Lam yatasanna, rotinya tidak terjejas dengan sebarang masa. Mana kalau roti itu berada dalam termos yang panas, dia masih panas. Bawa tadi dengan bekaskan uncang begitu, uncang ada, roti ada. Lam yatasannah, tidak berlaku sebarang basi ataupun keras sebagainya. Air yang dibawa, syarab. Kalau dia bawa katakan 1 botol begini, dia tengok tak kurang sikit pun. Padahal kita tahu kalau air yang kita tinggal macam ini pun, dalam bilik tidur kita pun, dalam seminggu habis. Dia jadi wap, dia kering. Seminggu dah kering. Ini 100 tahun. Lam yatasannah, air kamu tidak berkurangan, makanan kamu pun tidak basi, tidak rosak. Akan tetapi, unzur ila himarik. Kamu bawa kaldai, cuba tengok kaldai kamu. Baru keluar tengok kaldai. Kaldai telah mati, hancur, sudah tidak tinggal sebarang petanda, melainkan
ada bakat-bakat sedikit, macam contoh macam kita tinggalkan lembu kita mati di padang tengah panas dan sebagainya, reput macam mana pun, ada nampak sikit bakat-bakat yang tinggal kemudian. Tengok kepada hutan yang telah kamu katakan tadi, anna yuhyi hadhillah ba'da mautiha. Hutan belantara yang dulunya banyak sekarang mati tinggal padang pasir, hidup balik macam mana? Tengok-tengok sudah penuh dengan tanam-tanaman, pokok-pokok 100 tahun. Bayangkan pokok 100 tahun besar mana. Rupanya betul, saya mati ni 100 tahun dengan pokok itu, betul 100 tahun. Tapi kaldai saya hilang, tempatnya ada. Unzur ila himari, kamu tenung betul-betul kepada tempat yang kaldai kamu mati. Walinaj'alaka ayatan linnas, kamu tengok betul-betul ke tempat kaldai kamu yang mati. Bagaimana kami nak kembalikan dia hidup balik kepada kamu di hadapan mata kamu? Tengok-tengok, bergeraklah tempat itu. Satu pergerakan yang menunjukkan bahawasanya Allah kembalikan balik kejadian itu dengan subhana man amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Maha suci Allah, bila dia nak menjadikan suatu apa pun, Allah hanya berkuasa. Allah berkuasa hanya cukup dengan mengatakan kun, jadilah. Fayakun, maka jadi. Allah perintahkan kepada makhluk kaldai yang telah mati begitu. Tapi dia pun sama juga, dia pun ada bahan yang tinggal tak hancur. Macam manusia tadi, hadis Nabi saya ulang lagi sekali, memang tidak hancur, yang dipanggilkan ketung itu. Yang itulah sama dengan yang tadi saya sebut awal tadi, benih padi, benih durian, biji gandum dan sebagainya. Ada nawah, ada mata tunas. Yang itu tunggu masa saja. Kalau padi tadi keringlah macam mana pun, berapa lama simpan pun, bila kena air sahaja, mata tunas itu mulai hidup dan tumbuh jadi pokok besar. Manusia pun sama juga. Ketung itu, ujung tulang sulbi itu, kena ma'ul haya, air untuk hidup, maka dia akan jadi balik. Macam mana hutan terjadi balik. Tiba-tiba kaldai tadi telah menjelma menjadi kaldai semula dan boleh bangun bertegak semula macam yang kaldai dia tunggang tadi. Falamma tabayyana lahu, bila semua telah nyata depan Uzair, qala a'lam annallaha ala kulli syai'in qadir. Saya amat yakin, kata Uzair. Qala a'lam, Uzair kata, saya amat mengetahui dan amat yakin, mengatakan Allah Subhanahu wa ta'ala Maha berkuasa atas apa sahaja. Dia boleh matikan saya 100 tahun, memang saya mati, saya boleh bangun semula. Bukan sahaja bangun badan, saya boleh bangun semula. Kain yang dia pakai, baju yang dia pakai, yang tu hancur bersama dengan dagingnya, tulang hancur ke semuanya. Kalau yang badan boleh hidup balik, hatta kain pun hidup balik. Kalau kain tak ada, badan saja ada, bayangkan.
Uzair lepas itu dalam kisah tafsir tadi itu, dia balik ke kampung dia. Uzair yang mati tadi itu 100 tahun tadi itu, kalau dia hidup balik itu, dia tunggang kedai itu balik ke kampung dia, balik sampai semuanya dah berubah. Dia berjumpa dengan seorang perempuan tua lah, perempuan amat tua, sedang mengambil air. Uzair bagi salam dan bercakap dengan orang tua ni. Saya nak ringkaskan cerita tu. Uzair tahu bahawa dia adalah cicit kepada Uzair, cicit bukan cucu, cicit kepada Uzair, yang dia tanya akhirnya, perempuan itu, kamu tahukah tidak di kampung ini dahulu ada seorang bernama Uzair? Kata perempuan tua ini, itu nenek saya. Orang bercerita kata Uzair, nenek saya menghilang diri, tak balik-balik lama dah, berapa generasi dah. Akhirnya Uzair kata, akulah nenek moyang kamu. Akhir balik semula ke kampung, betul. Dia berkenal ke semua orang kata dia, maka dia Uzair. Maka inilah satu daripada cerita kafa bil mar'i al mautu wa'izah. Memang unik mati hak Allah tu, khalaqal mauta, dia menjadikan mati dan menjadikan hidup. Kalaulah manusia tidak yakin dengan mati boleh hidup semula, dan badan kita ini akan kembali semula hidup seperti ini lepas kita mati, lihatlah contoh tadi. Kalau hutan yang telah hidup mati, kering kuntang, jadi padang pasir, turun hujan sahaja 2-3 hari bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan baru. Lalang sebagai contoh, rumput kita sebagai contoh di halaman. Cuba kita bakar, tengok lalang itu, bakar lalang, memang daun dia kering, dia mudah termakan. Hatta lalang hijau pun akan mudah dimakan api. Lalang yang kering lagi mudah dimakan api. Bunga lalang itu bunga yang juga lagi senang terbakar. Dia macam ada bulu-bulu sikit, mudah dibawa angin, ringan saja. Halus biji dia mudah terbakar. Bakarlah macam mana pun, selagi tidak turun hujan, kita tak nampak mana pergi lalang. Puluh tahun dia terbakar, dia kering, turun hujan seharian ataupun semalaman, 3 hari aja. Tengok lalang tumbuh semula, rumput tumbuh semula. Benih mana? Benih yang telah terbakar kering. Kalau itu pun boleh nampak, makhluk seperti itu pun tidak hancur dan tidak hilang, ini kan pula pada manusia. Karena itulah disebut tabarakalladzi biyadihil mulk, yang maha barakah, yang mengambil, yang menyimpan segala kebaikan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Memang dialah Allah Taala yang maha berkuasa atas segala-galanya. Di antara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, allazi khalaqal mauta, dia yang telah menciptakan kematian. Kita telah pun hidup, dan kita hanya menunggu saat kematian.
Bila ini berlaku, itulah yang kita sebut dalam bulan lepas punya kuliah, wajaat sakratul maut bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Surah Qaf pun surah yang disunat membaca lebih daripada yang lain. Wajaat sakratul maut, dan telah datang kepadamu, maksudnya pasti akan datang kepada kalian sakratul maut. Sakrah syiddah, kesakitan, keseksaan di saat waktu nyawa nak meninggalkan badan. Itu dipanggil sakratul maut. Asal sakrah makna mabuk. Bila mabuk ni bila mabuk suatu keadaan yang amat tidak selesa. Macam orang kena mabuk laut itu. Amat tidak selesa, mabuk kereta, mabuk naik kapal terbang, nak muntah, nak terberak, memang amat tidak selesa. So kematian akan berlaku dalam keadaan yang kesemua orang tidak selesa. Malah ada yang amat terseksa dan amat terseksa, dan ada yang sederhana dan ada yang sekurang-kurangnya kena macam yang Nabi kita pernah kena. Malaikat maut kata, kami tidak pernah mengambil nyawa manusia selembut yang kami ambil nyawa Nabi Muhammad, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling lembut, paling halus, minta izin. Itu pun dalam hadis kursi, maksudnya dalam hadis Bukhari. Al-Bukhari melaporkan, wa fi sahih an Aisyah, dah hadis yang sahih Al-Bukhari daripada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyatakan anna Rasulullah SAW kanat biyadihi raqwah fiha ma pada yudkhil yadahu fil ma fayamsah bihi wajhahu wa yaqul la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Summa nasaba yadahu fajala yaqul fir rafiqil a'la hatta qubid wa malat yaduhu. Akhrajahu al-Bukhari. Aisyah melaporkan hadis sahih Bukhari, pada saat malaikat datang untuk mengambil nyawa baginda, pada saat itu kata Aisyah, Nabi meminta air. Kami bagi air dalam rakwah. Rakwah ini macam tempat simpan air, cerek lah kita panggil. Nabi memasukkan tangan dia selepas air itu dibaca ayat Quran, dibaca muawizat, didoakan. Nabi memasukkan tangannya ke dalam air itu dan mengeluarkan tangan yang ada air, menyapu mukanya, badannya dengan air, dengan suatu suara macam suara mengeluh. Suara dalam, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya melainkan Allah. Sesungguhnya bagi kematian itu ada keseksaannya, ada syiddatahu wa ghamratuh, ada susahnya, hatta aku pun susah.
Summa nasaba yadahu, dia membuka tangan macam nak menyambut kedatangan seseorang. Wa yaqul, selepas la ilaha illallah, fir rafiqil a'la, saya sedang menuju kepada kekasih saya yang maha tinggi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan tangannya seperti terlekat, berdiam, hatta qubit, sampailah kami sedar, kata Aisyah, Nabi telah meninggal dunia dengan tangannya jatuh ke bawah. Barulah kami sedar bahawa Nabi telah meninggal ketika itu. Waruya anil Nabi, dan diriwayatkan Nabi SAW, Nabi pernah menyebutkan masa dia masih lagi hidup, ni habis cerita dia meninggal, annahu qala, Nabi pernah bersabda, innal abda salih la yu'alijul maut wa sakaratuh wa anna mafasilahu la yusallimu ba'duha ala ba'di yaqul assalamu alayka tupariquni wa upariquk ila yaumil qiyamah. Hadis sahih lain Nabi pernah menyebut, sesungguhnya kalau hamba itu hamba yang soleh, hamba yang patuh, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la yu'alijul maut, dia akan hadapi kematian, wa sakaratuhu, dan keseksaan waktu mati, dengan syiddatuhu wa ghabratuh, dia berhempas pulas untuk mempertahankan tidak sakit, tapi sakit juga. Waktu itulah mafasilahu, mafasil juzuk badan dia. Tangan ada tulang, ada sendi, kaki ada sendi daripada bawah sampai ke lutut sampai ke paha, tulang belakang ada sendi, satu sendi berkawan dengan sendi yang lain rapat. Waktu itulah yusallimu ba'duha ala ba', lengan bersalam-salaman dengan kawan yang hampir dengan dia, lengan dengan lengan ini bersalam-salaman, berpeluk-pelukan dengan mengatakan masing-masing assalamu alayka, saya doakan kamu selamat, tupariquni, kamu akan berpisah denganku, aku akan berpisah dengan kamu, kita akan bertemu balik pada hari kita dibangunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedih mereka makhluk yang lama berkawan dan berpisah, waktu datang sakaratul maut mereka bersalam-salaman, bermaaf-maafan, dan masih mengucapkan selamat tinggal sementara, kita akan bertemu balik lepas kita dibangun Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga ada hadis Nabi kata, innalil mauti asyad min darbis suyuf wa nashbil manashir wa qardin bil maqarid. Qala ta'ala dzalika ma kunta minhu tahid. Nabi kata sesungguhnya kematian itu, mati itu sebenarnya satu peristiwa yang lebih teruk,
daripada kamu ditetak dengan pedang, digergaji dengan gergaji, wa qardin bil maqarid, digunting dengan gunting. Maknanya kalau kita merasakan seksanya orang yang disiat, orang yang dilapah-lapah dengan pedang, ataupun orang yang dipotong badan dia dengan gergaji, ataupun orang yang digunting badan dia dengan gunting-gunting yang besar, nampak tu seksa. Mati ada yang lebih seksa daripada itu. Allah merakamkan ayat Quran, dzalika ma kunta minhu tahid, itulah yang paling ditakuti oleh kesemua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas itulah maka Allah menggambarkan yang daripada poin mula tadi saya sebutkan, kafa bil mar'i al mautu wa'iza, memang amat cukuplah menjadi pengajaran kepada kita. Kalau kita fikirkan kita pun nak mati, dan mati mengajar kita menjadi insan yang berguna. Apa dia? Walau tara is yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa zuqu adzabal hariq dzalika bima qaddamat aydikum wa innallaha laysa bizallamin lil abid. Walau tara, kalaulah Allah izinkan kamu boleh melihat, kerana ini Nabi dapat melihat, ulama salihin dapat melihat. Lihat apa? Is yatawaffal ladzina kafarul malaikah, waktu Allah nak mengambilkan nyawa orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, orang fasik, orang munafikin. Mati mereka macam mana? Kalau Allah tak boleh lihat pun ayat Quran menceritakan. Kalau kita lihat ayat ini macam kita, Allah Ta'ala bagi kita lihat juga kepada orang-orang fasik, orang kafir, orang munafik ini mati mereka macam mana? Al malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum, datang malaikat yang tugas mereka hendak mengambil nyawa itu. Nyawa tidak mau berpisah daripada badan. Nafs, nyawa enggan keluar berpisah daripada badan, kerana dia tahu kalau dia berpisah daripada badan, dia terpaksa menyerah kepada takdir. Keseksaan yang akan mereka bertemu selepas mati ini amat-amatlah teruk dan dahsyat. Maka tidak mau keluar. Bila tidak mau keluar, dia paksa keluar. Dipaksa keluar macam mana? Yadribu al malaikatu, malaikat yang kerja mereka nak mengambil nyawa ini, nak pisah nyawa daripada badan, yadribuna wujuhahum, memukul muka orang-orang yang nak dimatikan itu. Wa adbarahum, maknanya depan dan belakang. Wujuh depan, adbar belakang. Depan kena pukul, belakang kena pukul. Tadi yang hadis tadi lebih teruk daripada disiat dengan ditikam dengan pedang, digergaji dengan gergaji, digunting dengan gunting. Yang ini bayangkan, dipukul di hadapan dan pukul belakang. Wazuqu adzabal hariq, rasalah azab yang menunggu kamu, dia akan membakarkan kamu. Bayangkan kalau dibakar dengan api, seksa orang yang terbakar. Dan api dunia ini dibanding dengan api di akhirat,
Ni satu juzuk daripada 1000 juzuk. Macam dulu ayat kita belajar, satu hari daripada hari Allah Ta'ala sama dengan 1000 hari dunia, 1000 kali ganda. Kalau azab 1000 kali ganda, kalau masa 1000 kali ganda, kalau nikmat 1000 kali ganda nikmat. Yang ini panasnya dunia ini satu. Kalau panas yang sama di hari akhirat, waktu mati pun sudah 1000 kali ganda. Wazuku, dan kamu akan rasakan azab yang lebih teruk akan bakar. Zalika bima qaddamat aydikum. Ini tidak lain melainkan balasan kepada apa yang kalian telah lakukan dalam kehidupan ini. Bukan inyaya, bukan silap, bukan salah, tapi inilah balasan yang bima qaddamat aydikum, balasan kepada apa yang kalian telah lakukan melanggar perintah Allah. Wa inna Allah laisa bizallamin lil abid. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah dan tidak akan melakukan sebarang kezaliman kepada mana-mana hamba. Yang nama inyanya apa dia? Dia tidak berhak mendapat hukuman itu, maka dia dapat. Dia tidak berhak, dia tidak salah apa-apa tapi dihukum. Itu zalim. Tapi ini tak, ini zalika bima qaddamat aydikum, itu adalah balasan yang paling setimpal dengan kesalahan yang manusia buat. Itu pun kata Allah, wa ya'fu an katsir. Banyak lagi kesalahan manusia yang kami ampun, kami tak ambil tindakan. Sebab tu kita tengok yang boleh kita lihat dengan senang, kalau orang buat kesilapan dunia pun, buat silap yang pertama selalunya dia tidak kena balasan, tak kena tangkap. Misal tak elok tapi nak kena sebut. Mencuri sebagai contoh, adakah kali pertama dia mencuri terus kena tangkap? Dia merompak sebagai contoh, adakah merompak kali yang pertama kena tangkap? Rasuah, adakah yang pertama kena tangkap? Biasanya tidak. Biasanya dah acap kali sangat dah terkenal sangat dah, berapa puluh kali dah baru kena tangkap sekali. Yang lain mengapa tak kena? Wa ya'fu an katsir. Allah ampun itu banyak. Nak kata zalim macam mana? Kalau buat jahat dibalas satu dengan satu, lebih tak? Itu pun banyak yang diampun. Kalau buat baik, satu balas dengan 10 kali ganda. Kadang-kadang dibalas dengan 700 kali ganda, kadang-kadang dibalas dengan 1000 kali ganda, kadang dibalas dengan 500 kali ganda, dengan 1000 kali ganda, kadang-kadang dibalas dengan 100,000 kali ganda. Buat baik dapat gandaan yang begitu banyak. Buat jahat satu balas satu juga. Itu pun ampun cukup banyak. Tentulah pada ketika itu insan akan merasakan betullah Allah itu Rahman dan Rahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna adabi huwal adabul alim. Nabi, bagi tahu wahai Muhammad kepada kesemua hamba-hambaku manusia dan bukan manusia, anni anal ghafurur rahim, aku sesungguhnya aku kata Allah Tuhan mereka yang aku suka mengampun. Ghafur, aku ampun.
Mengapa aku suka ampun? Rahim, aku sayang. Aku sayang kepada mereka, aku ampun. Tapi kena ingat, wa anna adabi huwal adabul alim. Kalau kamu tak buat juga, tak minta juga keampunan kepada aku, padahal peluang aku bagi peluang banyak. Buat jahat, taubat, aku ampun. Buat baik, aku tidak potongkan, aku bagi lebih pula sebagainya. Tapi kalau kau buat jahat juga sampai habis kemaafan aku, wa anna azabi, azab aku, balasan aku kepada kamu, kata Allah, huwal azabul alim, azab yang amat bersangatan. Atas itulah tadi dia, wa anna Allah laisa bizallamin lil abid, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan melakukan kezaliman kepada hamba-hambanya. Allah Maha Adil, bukan Allah itu Maha Zalim. Kerana itulah maka contoh tadi kita bagi contoh ayat Quran menceritakan orang yang kafaru, yang kufur. Apa jadi dengan orang yang baik? Alladzina tatawaffahumul malaikatu tayyibin yaquluna salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Satu orang-orang yang akan diambil nyawa mereka oleh malaikat dalam keadaan mereka itu tayyibin, baik-baik, hamba yang baik, hamba yang tidak melakukan kejahatan, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang patuh. Yaquluna, datang malaikat kepada mereka waktu mereka nak diambil nyawa. Malaikat mengatakan, memberi salam kepada dia, salamun alaikum, sejahtera ke atas kamu. Di bawah sejahtera itu, tengok dalam tafsir, Allah reda dengan kamu karena kamu reda dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sama ayat tadi. Yang itu datang malaikat kepada orang yang nak dimatikan itu dengan salam, dengan menyebut, wahai ruh yang telah Allah anugerahkan ketenangan dan kebahagiaan kepadanya, kebahagiaan yang sementara dalam alam dunia ini, irji'i, Allah hantar kami untuk mempersilakan kamu, persilakan kamu untuk kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbik, kamu dipersilakan keluar dengan segala hormatnya daripada badan ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang cukup redha dengan kamu. Ini yang tayyibin tadi. Allah redha dengan kamu kerana kamu redha dengan agama Allah, kamu redha dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, redha dengan kamu. Fadkhuli fi ibadi, kamu jangan bimbang, kamu jangan takut.